Hai semua, hari ini saya akan ceritakan tentang penyakit gout. Penyakit gout merupakan sebuah penyakit sendi atau artritis. Penyakit ini berlaku kerana kelebihan kristal monosodium urit di dalam badan atau sendi. Gout merupakan sebuah penyakit yang paling tua dikenali oleh manusia, iaitu sejak dari zaman Greek. Punca utama terjadinya penyakit ini adalah kerana kelebihan uric acid di dalam badan kita. Pesakit gout biasanya akan melaporkan tanda-tanda seperti sakit, bengkak dan inflamasi ataupun radang pada sendi. Sendi yang paling kerap diserang adalah ibu jari kaki, iaitu pada 50 hingga 90% pesakit. Sendi-sendi lain seperti lutut, jari-jari tangan, pergelangan tangan dan pergelangan kaki juga boleh turut diserang. Sakit gout ini biasanya akan bermula secara tiba-tiba dan mencapai intensiti maksimum dalam waktu 8 hingga 12 jam. Dalam jangka masa itu, sendi-sendi yang terlibat biasanya akan mengalami kemerahan, bengkak dan sakit jika disentuh atau digerak. Jadi, apakah punca atau faktor-faktor yang menyebabkan penyakit gout ini? Kelebihan uric acid di dalam badan merupakan punca utama yang menyumbang kepada penyakit ini. Antara penyakit ataupun kondisi yang dapat menyumbang kepada kelebihan uric acid di dalam badan adalah seperti yang pertama, penyakit buah pinggang, yang kedua, pesakit yang menjalani rawatan kemoterapi, yang ketiga, obesiti, yang keempat, faktor genetik ataupun sejarah keluarga dengan penyakit gout, yang kelima, penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol, yang keenam, pengambilan alkohol yang berlebihan, yang ketujuh, diet yang mengandungi purin yang berlebihan. Contohnya, pengambilan makanan-makanan seperti ikan bilis, sardin dan juga organ-organ dalaman. Dan terakhir sekali, yang ke-8, pengambilan ubat-ubatan seperti diuretik, aspirin dan juga cyclosporin. Penyakit gout ini biasanya dapat dikesan atau didiagnosa dengan berdasarkan simptom-simptom dan faktor-faktor risiko. Pemeriksaan darah untuk menganalisa level uric acid dapat dilakukan untuk memastikan tahap penyakit ini. Selain itu, cairan sendi yang terlibat juga dapat dianalisa untuk memastikan diagnosis penyakit gout ini. Untuk pengetahuan anda, rawatan bagi penyakit gout ini biasanya terbagi kepada 3. Yang pertama, iaitu dengan merawat serangan akut. Ini biasanya dicapai dengan ubat-ubatan penahan sakit seperti NSAIDs ataupun disebut sebagai non-steroidal anti-inflammatory drugs. Selain itu, ubat-ubatan gout seperti colchicine juga dapat digunakan. Tahap yang kedua pula adalah dengan mencegah serangan-serangan akut ataupun mengurangkan serangan-serangan gout. Pencegahan ini biasanya dapat dilakukan dengan cara mengawal diet. Biasanya, diet rendah purin disarankan kepada pesakit-pesakit gout. Selain itu, pesakit gout juga harus mengelakkan pengambilan alkohol yang berlebihan. Ubat-ubatan seperti diuretics dan juga aspirin juga perlu dihentikan ataupun ditukar kepada ubat lain untuk mengelakkan serangan-serangan akut. Tahap yang ketiga pula adalah dengan mengurangkan kadar uric acid darah yang sedia ada dan mencegah deposit kristal di dalam sendi. Untuk tujuan ini, biasanya ubat-ubatan untuk mengurangkan uric acid digunakan. Di antara ubat yang paling sering digunakan untuk tujuan ini adalah ubat allopurinol. Kesimpulannya, penyakit gout yang tidak dirawat dapat menyebabkan pelbagai masalah pada badan kita. Di antara komplikasi yang paling sering berlaku adalah kerosakan pada sendi-sendi, batu buah pinggang dan juga kerosakan pada buah pinggang. Kajian menunjukkan bahawa rawatan pada tahap awal dapat mencegah komplikasi-komplikasi ini. Kadar atau level uric acid darah juga harus dipantau secara berkala untuk memastikan penyakit ini dikawal pada tahap yang optimum.